Assalamualaikum dan selamat malam sekali lagi kita ucapkan kepada semua viewer Pesona Pengantin. Terima kasih banyak sebab sehingga hari ini masih sudi lagi menonton Sembang Kahwin. Okey, tapi kali ni Sembang Kahwin kita bercerita dengan orang yang nak kahwin. Kalau sebelum ni kita duk tanyalah pasal tip bahagia, tip rumah tangga apa semua ni. Tapi hari ni kita bersama dengan bakal pengantin dan ayah dia. So kita nak tanya tip-tip daripada seorang ayah pula, dari sudut seorang ayah. Tak pernah lagi kita tanya ni. So malam ni kita bersama dengan kita panggil nama manja dia Encik Dad. Dan bersama anaknya Alia Armani. So Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Bila saya tengok cerita viral Alia tu, dia cakap ayah dia garang. Saya tengok pun macam cuak juga ni nak interview ni. Tapi okey nah, tak garang nah. Tak salah apa. Takutnya. Apa khabar dua-dua? Alhamdulillah sihat? Alhamdulillah, sihat. Okey, kita nak ceritalah. Tapi sebelum kita masuk cerita tu, kita nak berkenalan dulu dengan Encik Dad, dengan Alia. Disebabkan cerita Alia ni dia macam best tau. Kerana bila dia kata ayah dia garang, tapi bila ada seseorang masa meminang dia menyunting, tiba-tiba bukan, berkenalan kan mula-mula. Tiba-tiba dapat pula jadi menantu, bakal menantu. Dia macam bonus lah kan. Okay, so sebelum tu kita nak kenal dululah dengan anda berdua. Okey. Nama saya, nama penuh Muhammad Takdir bin A. Rahman. Umur saya 41 tahun. Muda lagi. Anak saya seramai 3 orang lah. Okey. Alia adalah yang sulung. Alia yang sulung. Okey, Alia pula? Okay, nama Alia Armani, umur 21. Alia masih belajar ke dah kerja ke macam mana? Dah habis diploma, tinggal tunggu grade je. Sambil-sambil bekerja. Okey. So, Encik Dad masih bekerja lagi lah ya? Saya berniaga. Niaga. Okey. So cuba cerita sikit. Kita nak tanya Alia lah. Cuba cerita sikit macam mana boleh berkenalan dengan Encik Tunang. Sebenarnya pengenalan tu masa intern. Masa intern diploma, Tu sama-sama intern dekat tempat yang sama, dekat Hanan Medispa HQ, bahagian marketing. Itu lagi Hanan. Okey. Teruskan. So, jumpa kat situ lah, daripada hari pertama pun dah memang nampak dia dulu lah. Ini bila tahun ni ke tahun lepas? Tahun lepas bulan 10. Oh, kira baru jugalah, setahun lah kira. Kira tepat-tepat setahun lah tunang tu. So masa tu memang Alia dah memang dah orang kata berkapal lah dengan setahun. Siapa nama tunang? Amir. Tapi mula-mula tu tak ada nak bawa jumpa ayah lagi ke memang masa Alia macam dah berkenan tu bawa jumpa ayah? Tak, memang tak pernah bawa jumpa pun. Kira masa first day datang tu, dia datang nak merisik. Tapi tanpa pengetahuan lah. Dia on the spot. Maksudnya Alia jemput Amir datang, tapi Amir tak bagi tahu yang dia nak merisik. Dia just datang secara tiba-tiba. Gentlemannya. So memang tak tahulah masa tu kan. Tiba-tiba dia WhatsApp mak dengan ayah cakap nak jumpa. So mak dengan ayah pun suspend lah. Dia kat siapa kan lelaki nak jumpa tiba-tiba kan. Lepas tu ayah pun set lah datang rumah apa semua kan. Dia cakap nak berisik. So ayah pun cakap okey lah tunang terus. Okey, ni yang saya tanya. Cik Dad, bila dapat mesej Amir tu, dia kata nak datang tu, yang suspend tu, apa perasaan bila dapat mesej tu? Siapa yang dapat mesej? Cik Dad ke isteri masa tu? Yang mula-mula dia mesej mak dia. Okey. Jadi saya maklum kat
saya mengatakan ada kawan dia nak jumpa. Jadi saya risaulah. Pasal apa kan? Terus saya call dia. Saya tanya dia, ada kawan nak jumpa ni. Ada masalah apa? Dia kata kawan dia. Okey lah. Saya tahu lah. Mesti boyfriend dia lah kan. Jadi saya set masalah dengan mak dia. So maklum kata jumpa pada sekian hari lah. Maknanya memang dah bersedia lah. Tak sedia pun bagi saya macam ni. Kalau kata dia gentleman, kita terima je lah. Itulah sebab Alia ni pun tak pernah bawa teman lelaki ke ataupun boyfriend jumpa saya. Good kan. Tapi boyfriend dia sendiri yang nak jumpa saya. Jadi saya terima lah seadanya lah. Kan? Saya tanya Alia pun takut-takut nak cakap kan. Okey. Alia masa tu kan macam Amir, dia tahu tak macam ayah ni garang? Dia sepanjang tempoh perkenalan tu lah setahun tu memang banyak kali cubaan pun nak datang jumpa ayah tapi tapi saya halang. Saya cakap tak boleh nanti ayah marah ke ayah halau macam tu lah. So memang suspend lah kalau dia ugut nak datang rumah kan. Tapi dapat mesej daripada mak dengan ayah call cakap ada orang nak datang rumah. So macam masa tu memang panik lah kan. Takut something jadi ke gaduh ke. Benda tu orang cakap fluent lah, jalan lancar semua okey lah. Tak baik tau awak bersangka buruk pada ayah awak. Dia senang saja. Kalau kata betul-betul nak kawan, kahwin lah. Buat apa lagi kita nak lama-lama kan? Betul. Jadi kawan tak penting sebenarnya. Kalau kata betul dah jumpa pasangan yang serasi, kita teruskanlah. Kan? Macam betul ikut adat tu meminang. Tapi dah depa dah berkawan, jadi meminang pun bertunang pun tak payahlah lama-lama. Kecuali nak kena ta'aruf ke apa ke, sekarang dah memang dah kawan. Jadi kita segerakanlah urusan kahwinan apa semua ni kan. Kalau ikut kan macam tak ramai yang berfikiran macam Cik Dad. So saya nak tanyalah macam Cik Dad sendiri, Alia masih muda. Jadi perkahwinan di usia muda ni ada pendapat yang berbeza-beza. So macam Cik Dad sendiri macam mana? Saya berkahwin muda. Oh okey. Saya umur 19 nak masuk 20. Lagi muda pada Alia. Muda. Jadi Alia pun dah besar. Jadi kita pun struggle lah kan. Sebab kita menikah muda. Tapi itulah dia pun besar. Tak ada masalah kan. Dia pun dah berjaya nak buat degree. Tapi tak ada masalah kalau kahwin pun boleh buat degree. Masih panjang masa masih panjang kan. Jadi yang penting dia punya perancangan. Bila dah kahwin ni kena adalah perancangan untuk keluarga depa. Bukan keluarga saya, untuk keluarga depa. Sebagai suami isteri macam mana depa nak merancang, itu terpulang lah. So macam Cik Dad sendiri ada tak tanya dekat Alia, okey, Alia ni dah fikir masak-masak ke? Saya suruh dia fikir masak-masak. Saya yang suruh, bukan tanya. Memang saya suruh dah, kalau dia fikir masak-masak, segerakanlah saya kata. Kan? Kalau dah memang itulah jodoh dia, jadi teruskanlah. Jadi dia orang pun uruslah pertunangan. Saya sambut je. Saya suruh segerakanlah perkahwinan tu, tak payahlah sampai bertunang 2 tahun, 3 tahun, tak perlu. Dah bertunang, lagi pun dia orang dah kawan. Kalau lagi cepat lagi baik lah. Tambah tempoh PKP ni kita tak perlu nak majlis yang besar-besar. Jadi hantaran pun saya kata terserah apa mereka dua berbincang tengok yang mudahkan. Yang tak tinggi sangat kan, saya setuju je. Alia, awak ni. Okey, bila Alia cakap ayah garang tu macam mana sampai Alia takut sampai boleh panik lah. Sebab karakter ayah sendiri pun memang kalau orang berjumpa kata dia memang orang akan cakap dia garang lah.
Dan nada suara, muka, mimik muka kan. So memang takut benda tu jadi satu kesalahan sebab sebelum ni memang tak pernah bawa pun siapa-siapa jumpa mak ayah ke apa sebab strict parents ni kan nak yang pergi study je. Betul. So cuma orang ni marah kalau kita buat something wrong lah. Cakap tak betul. Macam cakap Itu saya marah lah. So benda tu buat kita jadi takut, paranoid semua benda lah. So sampai macam untuk berkahwin pun macam boleh kau berkahwin. Sampai nak kahwin pun takut Sampai macam cakap ni mesti kawan-kawan semua dah tunang, dah kahwin kan. So Alia sendiri macam aku lambat lagi kot, 25 kot, target 25 tahun lah. Tengok ayah cakap buat apa nak tunang lama-lama kan. So dia cakap percepatkan kalau boleh dalam tempoh PKP ni. Sebab kita boleh jimat duit semua. Betul. Betul lah. So daripada segi perancangan nak kahwin macam Cik Dek cakap lah, macam ayah cakap kena ada perancangan kehidupan keluarga kan. Mak ayah dah tak masuk campur dah masa tu, kita je kan. Jadi macam Alia sendiri, bila ayah dah cakap macam tu, apa perasaan Alia dan Alia memang dah buat perancangan dengan Amir ke macam mana masa depan you all nanti? Perancangan tu kita memang plan kalau lepas kahwin pun memang Dodo nak sambung degree lah orang cakap kan. Memang takkan stop lah kalau bab study tu sebab Dodo pun masih muda, Dodo ada cita-cita masing-masing dan saya pun tak menghalang apa yang dia nak buat pun semua. Kalau kahwin pun bagi saya tak menghalang lah untuk masa depan tu. Saya sokong kalau dia orang sambung belajar lah. Ya, betul. Saya pun nak, kalau ada peluang saya nak sambung master. Alhamdulillah. Nak pun dah besar. Saya lah kan. Nak buat master. Kan. Dapat dah. Alia yang sulung, yang kedua, yang ketiga masih bersekolah lah. Adik nombor 2 tu beza dengan saya setahun je, umur dia 20. So dia dah kerja bahagian ranger dekat Perlis. Tentera. Dia dah jadi tentera. Lah dah memang lega lah. Tapi dalam lega-lega tu nak lepaskan anak dara seorang ni. Terfikir-fikir juga kan. Jadi saya tak naklah susahkan apa-apa sebab apa. Dah ada orang nak kat dia. Jadi masa ni lah dia, tapi dia kena merancang lah untuk dia. Tapi kalau saya dengar daripada Amir tu, masa dia berbincang dengan saya tu, dia kata dia nak sambung degree apa semua. Saya kata kalau ada perancangan macam ni bagus ya. Masa Amir datang tu dia datang seorang lah. Seorang. Gentleman Ya. Alia pernah tanya Amir tak, dia nervous tak masa datang jumpa ayah tu? Dia cakap dia nervous juga sebab dia tahu karakter ayah ni seorang yang garang. Semua orang dah tahulah, orang sekeliling kan. So dia cakap awal-awal tu nervous tapi bila dah jumpa sembang, dia cakap ayah okey je nak sembang kan. So memang semua orang cakap mudah lah hari tu. Okey, mungkin benda ni mungkin Amir tak tanya direct pada Cik Dad ataupun dia tak tanya direct pada Alia. Saya nak tanya, pada pandangan pertama Cik Dad terhadap Amir lah, kan itu sedap Amir kan, masih sebut nama dia. Pada pandangan pertama Cik Dad terhadap Amir tu, apa yang Cik Dad fikirkan macam boleh insya-Allah ni boleh jaga anak aku ni? Pada kali pertama saya pandang dia pertama sekali gentle lah. Gentleman lah. Lepas tu kedua saya nampak memang dia bersungguh-sungguh dan berani. So, maksud dia sayang lah anak saya. Sebab dulu pun saya take mak dia pun macam tu juga. Baru nak tanya. Okey. Maksudnya Cik Dad kata Cik Dad kahwin pun awal jugalah kan. Jadi masa berkenalan dengan isteri tu macam mana? Boleh tak cerita juga flow cerita dia macam mana? Saya ngorak tu saya sekat tengah jalan. Dengan saya tak? Macam tu lah. Betul-betul gentle. So bertemu lah ni dengan lelaki yang gentle juga. Kan?
Okey, nak tanya Cik Dek lah, bila mengharungi perkahwinan di usia muda ni, pengalaman Cik Dek sendiri macam mana? Orang kata cabaran-cabaran dia. Banyak cabaran lah. Alia kena dengar ni. Sebab kita develop family dalam keadaan kita masih muda kan. Jadi macam-macam lah yang kita lalui. Tapi masa tu berjalan. Masa berjalan. Tiba-tiba anak dah besar. Tiba-tiba semua dah besar. Jadi saya rasa tak ada masalah pula kan. Yang dulu-dulu tu rasa macam ban, tapi sebenarnya bila dah masa berjalan dan anak-anak pun membesar, jadi masalah tu hilang sendiri je. Masalah yang kita rasa selama ni beban tu dah dengan sendirinya ditelan masalah. Yelah. Dia cabaran yang paling besar tu macam ada sesetengah orang cabaran untuk menjalankan tanggungjawab. Kewangan lah. Keuangan, betul. Tapi kalau kita memang sayang keluarga kita, benda tu taklah jadi satu bebanan sangat. Bebanan, yelah. Yang penting sayang lah keluarga. Kena sayang lah keluarga. Kan? Sebab kita yang pilih, betul tak? Boleh. Sayang sepenuhnya lah. Tak boleh sayang sepenuh hati ke kan. Jadi semua masalah selesai. Selesai. So macam Cik Dek setiap hari ataupun macam ada masa-masanya akan bersama Alia untuk apa orang kata berbincang tentang masa depan ke macam mana? Macam dengan isteri pun akan bersama dengan Alia untuk berbincang masa depan ke? Hari kita makan bersama, lepas kita sembang lah. Kan sembang. Kan Alia ni dia takut kat saya. Saya selalu push dia jugalah untuk berjaya lah kan. Dia supaya dia tak give up lah kan? Jadi dia pun jenis yang tak give up. Jadi saya nak anak-anak saya macam tu lah. Kalau esok ada masalah pun dia boleh move on. So Alia mesti mak Alia mesti adalah orang yang pertama yang Alia kongsikan cerita ni, betul? Nak bertunang. Tak, masa bermula mak punya reaksi macam mana? Saya tak pasti. Kejut. Mak kejut. Semua orang suspend lah. Kenapa ada lelaki nak datang jumpa kan? Sebab dia tak bagi tahu dia nak jumpa buat apa. So bila dah duduk semeja tu baru dia cakap dia nak merisik. So semua orang dalam keadaan suspend tertunggu-tunggu apa yang dia nak cakap kan. Dia nak merisik pun memang dia dah merisik lah. Dah merisik lah. Okey. Okey. Persiapan pertunangan Alia tu dibuat dalam masa berapa lama dan pemilihan warna biru, sebab saya tengok macam baju biru yang Alia pakai tu cantik sangat. So macam berapa lama dah persiapan tu Alia buat sebenarnya? Okay, sebenarnya tak sampai sebulan pun planning tu, sebab ayah cakap dengan tiba-tiba. Sekiranya macam ayah ni buat suspend. Masa Amir datang tu ayah setuju untuk dia datang merisik. Tapi selepas 2-3 hari lepas tu ayah cakap buat apa nak merisik, dah kenal. So ayah cakap tunang je terus. Tiba-tiba terus tukar plan kepada pertunangan. So on the spot lah, ubah cari pelamin semua last minute. So itulah perancangan tu memang 2 minggu sebelum je. Cepat tu. 2 minggu sebelum. So memang pemilihan baju tu pun macam cakap tiba-tiba. Macam lagipun baju tu memang dah nampak dah orang duk post macam cantik lah. Lepas tu daripada pemilihan warna pun macam saya memang suka biru. So kebetulan pun design tu kemas lah orang cakap kan. So terus beli on the spot. And sampai dalam masa seminggu, sekiranya dalam masa 2 minggu tu semua barang sampai lah. Nasib baik sampai, alhamdulillah dipermudahkan. Ada juga yang sampai sehari sebelum macam kasut. So memang panik jugalah, takut ada benda yang tak sempat nak prepare. Tapi semua okey lah setakat sekarang. Okey, untuk perkahwinan pula, bila tarikh yang Alia pilih untuk berkahwin tu? Okay, kalau ikut tarikh cadangan lah 22 bulan 2 tahun 2022. Cantik, nombor yang cantik. Ambil alang-alang ayah cakap percepatkan kan. So kita terus ambil tarikh yang cantik lah. So sekarang ni memang dalam proses untuk buat
apa segala borang-borang tu semua kena isi lah tu. Sebab kalau ikutkan tempoh pertunangan kami 4 bulan, tak sampai 4 bulan pun. So memang cukup-cukup tempoh untuk persediaan lah. Untuk perkahwinan pun semua dah start booking dah. Sebab memang kena booking 3 bulan sebelum kan. So memang bulan 11 ni bulan untuk booking semua benda. So sibuk sikit lah bulan 11 ni. Sebab bulan 11 ni juga pun kena submit borang. So semua preparation bulan 11. So bulan 12, 1, 2 tu dah orang cakap free lah. Tinggal tunggu tarikh confirmation apa semua. So antara mak dengan ayah siapa yang paling macam Alia dah buat ni ke belum? Alia dah buat ni ke belum? Sebenarnya tak ada ni pun mak dengan ayah bagi Alia handle semua. Diorang tak campur tangan sebab apa, kalau diorang campur tangan pun Alia mesti ada benda yang Alia tak setuju. Alia nak cara Alia sendiri. So memang mak dengan ayah lepaskan 100% lah untuk Alia handle semua. Okey, nak tanya Cik Dad lah, untuk melepas apa tu? Kita pun nak mudahkan mereka. Jadi apa yang dia orang decide, itulah. Ikut je lah kan. Okey, nak tanya Cik Dad lah, nak melepaskan anak pertama. Apalah perasaannya dan tips lah sebagai seorang ayah, macam mana agaknya nak terima seorang lelaki lain dalam hidup anak perempuan kita. Yang pertama pula tu. Bagaimana? Sebenarnya saya berdoa lah. Bagaimana tu? Jawapannya doa. Saya doa anak saya sentiasa jadi baik. Dengan pasangan dia pun dapat pasangan yang baik. Dan kehidupan dia orang pun baik. Itulah saya doa saja. Dan tak ada cara lain lah. Memang itulah jalan kehidupan. Ada rasa sedih sebab semua yang terlibat, suami isteri, dia orang akan jadi suami isteri dan semua jadi baik lah. Dan lancar lah kan. Doa pada Tuhan lah. Okey, ada tak timbul macam perasaan sedih ke nak melepaskan anak ni masa nampak pada hari pertunangan tu rasa macam alamak dah tak lama dah lah kan, tanggungjawab ayah tu. Risau tu tetap ada, tapi saya confident lah dengan Alia pasal dia memang seorang yang independen. Jadi saya sebagai bapa ni saya akan sentiasa berdoa lah untuk anak saya sentiasa on track. Perancangan mereka pun lancar. Jadi mestilah kita merancang yang baik-baik kan. Betul. Result tu insyaAllah lah, result yang baik lah yang orang akan dapat. Orang kata kalau daripada awal ni mudah, dia akan mudah lah. InsyaAllah dipermudahkan lah kan. So lepas kahwin Alia akan tinggal dengan Cik Dad ke? Tak. Dia kena cari rumah sendirilah. Ayah memang dah pesan Saya dah pesan tak? Sebelum tunang lagi ayah dah pesan cari rumah sewa siap-siap untuk tinggal diorang. Jangan tinggal mana-mana parents pun. Sebab yalah tak best lah tinggal dengan family kan. So kena berdikari berdikari hidup sendiri. So kalau kita ada masalah pun kita selesai diorang. Tak perlu nak libatkan family. Betul. Itu memang wajib lah. Betul-betul. Bila buat persona pengantin ni memang banyak benda yang saya baca yang bila anak-anak ni dia nak kahwin awal, dia perlu ada tanggungjawab tu kan, supaya dia dapat rasa susah senang hidup berkeluarga ni. Pada mula. Ya, daripada mula. Dan nak tanya Alia dah bersedia ke? Dah bersedia untuk menjadi isteri, lepas tu nak sambung belajar, nak tinggal rumah sendiri, nak bekerja semua? Sebenarnya preparation tu memang dah buat dah. Memang dah bersedia. Cuma dia macam percaya dengan tak percaya benda tu nak jadi. Ya. Sebab dia memang tak plan, memang last minute. Tiba-tiba macam boleh kahwin lah. Macam dia memang unexpected lah. Okay. Cik Dad, saya nak tanyalah, agaknya apa nasihat yang Cik Dad boleh sampaikan macam sebagai seorang ayah lah kan? Macam apa bila kita bersembang ni, saya rasa apa yang Cik Dad buat tu memang
semua parents patut buat sebenarnya. Kalau anak dia nak kahwin, tak kisahlah kahwin muda ke, kahwin tak berapa nak muda ke, memang kena bagi mereka berdikari. Susi mungkin ada nasihat daripada Cik Dek sendiri? Macam saya orang berniaga. Berniaga ni memang dia independen lah. Apa-apa dia kena tanggung sendiri. Kalau ada hutang pun kena tanggung sendiri. Jatuh bangun orang berniaga ni. Jadi untuk anak-anak, mereka pun kena belajar. Kalau tak erti berdikari pun kena belajar untuk berdikari. Untuk kalau kita dalam keadaan susah, macam mana kita nak lepaskan diri kita dari kesusahan tu. Betul. Itu yang maksud dia berdikari tu. Maksudnya bukan semua benda yang kita terima ni benda-benda yang elok. Jadi sekiranya benda yang perkara-perkara yang buruk menimpa, macam mana kita nak keluar daripada situasi tu. Betul. Itu maksud independen tu. Tanpa memerlukan support. Survival lah. Ini sebenarnya dia panggil survival. Survival. Betul perkataan tu. Survival. Okey. Cik Dek sendiri dah Dia kena bersedia lah. Muka nampak senyuman manis je, tapi hati tu kita tak tahu Alia. Cik Dek dah bersedia ke untuk menerima menantu? Macam boleh? Okey. Okey lah. Okey. Okey. Ada tak adat-adat macam Cik Dek daripada utara lah, belah utara daripada Penang? Kedah. Ada tak adat-adat daripada Kedah yang masih diamalkan sampai sekarang? Ada tak adat-adat belah Kedah tu yang kita tak tahu? Adat tu adat orang Melayu lah. Jadi pertama sekali kita merisik. Kalau kita nak masuk meminangan, kita merisik, nak merisik nak kenal-kenal. Lepas tu tunang ta'aruf kawan tu kan. Sebab tunang tu bagi dia orang kenal-kenal pasangan tu. Sebenarnya semua ni dah jam. Sebab dia orang dah berkawan. Bila dah berkawan, maksud dia dah jam merisik tu. Jadi tetapkan tarikh je lah. Tunang. Lepas tunang kena kahwin lah. Kan? Tunang sampai 5 tahun, 10 tahun kan. Jadi dah nak tunang kena kahwin. Saya tanya bila nak kahwin? Kan? Ta'aruf dah. Jadi teruskan kepada pertunangan lah. Ikat lah. Ikat sebagai kawan lah. Kan? Kawan lah. Jadi bila dah ikat sebagai kawan, teruskan lah. Bisa nak kahwin bila. Tetapkan sendiri, saya tak mahu campur. Nasihatkan supaya bersegera lah. Urusan perkahwinan apa semua. Sementara tempoh PKP ni, satu belanja jimat. Lagipun saya tak letak hantaran mahal-mahal. Saya suruh dia orang yang letak sendiri. Kalau nak tahu berapa hantaran dia, kena tanya Alia lah. Berapa tu Alia? Kira dah berbincang lah. Alia dah berbincang dengan Amir lah berapa hantaran dia. Dah bincang dah. Okey. Okey, sebelum Amir datang merisik dan meminang, ada tak syarat-syarat yang sebenarnya macam Cik Dek ada berbincang dengan isteri ke macam, kalau Alia nak kahwin nanti suami dia kena macam ni. Ada tak? Tu memanglah ada lah. Tapi saya cuba bagi pendapat. Kalau boleh, kita mudahkanlah urusan mereka, anak-anak kita kan. Jadi kita mudahkan daripada awal. Supaya sampai ke akhirnya pun dia orang sentiasa kita doakan dipermudahkanlah urusan mereka tu kan. Jadi saya kata kita serah dekat anak-anak untuk dia orang bajet sendiri. Dia punya costing apa semua kan. Jadi apa pun keputusan mereka kita bersetuju je. Jadi mereka dah yang letak antara apa semua kan. Jadi mula-mula saya tak berapa setuju. Saya nanti kan ikut orang kan. Saya kata tak payah ikut orang lah. Kita ikut yang kita punya sendiri punya method. Kan? Jadi dia orang pun selesai lah urusan dia orang. Kan? Penetapan mas kahwin, hantaran apa semua.
Ya Allah, bersyukurnya tak semua tahu Alia ada mak ayah macam ni. Susah sebab yelah orang sekarang memang kahwin memang nak ikut trend. Bila nak ikut trend benda tu yang jadi mahal, jadi mengarut dan membazir. Sangat. Kan? So kita sendiri nak ada duit simpanan juga. Dia yang lepas kahwin tu lagi penting daripada nak kahwin ni, betul? Itu penting. Tak pening kepala saya. Okay. So sekarang ni semuanya dah selamat. InsyaAllah Alia akan berkahwin tak lama lagi tahun depan. Persediaan pun dah ada. Jadi sekarang ni Alia macam orang kata yang perempuan ni selalunya ada dream wedding dia. So macam Alia, dream wedding tu ada ke tak? Boleh ceritakan sikit tak dream wedding Alia tu? Dream wedding tu adalah kalau macam orang lain juga, macam orang boleh datang ramai-ramai ke, buat dalam tempat yang special kan. Tapi Ini pun boleh buat tak? boleh buat, tapi orang cakap Terhad lagi terhad lah. Cuma sekarang ni yang Alia plan cuma simple, elegant, nice. Yang tu pun dah cukup dah. So tak payah nak buang duit banyak-banyak. Macam tunang pun bajet 2,000 je. So untuk kahwin nanti pun bajet pun dalam 4 ke 5,000. So memang sangat-sangat jimat. Kalau daripada nak buat kenduri yang orang kata grand, nak kena puluh-puluh ribu. So benda tu dah buang duit dah. Ya, betul. Ya, atas kreativiti kita je. Betul. Banyak je DIY sekarang ni. Kan? Macam Cik Dad ada orang kata join tak sekali macam okay nah ni saya ni ayah bagi duit ni ke semuanya? InsyaAllah saya akan cuba bantu support lah. Lega Alia. Sebab sikit lah kan. Baru ingat kan Cik Dad nak kata tak Alia akan buat semua. Tak, sebab bajet tu memang sangat-sangat kita ambil yang paling rendah lah. Tapi janji orang cakap nice, simple, elegant sudah cukup. Macam Amir pun sekarang bekerja jugalah. Ya. Tempat yang sama dengan Alia ke lain lah? Kita cuba bekerja sama tu masa intern sahaja. Tu pun dalam tempoh yang singkat lah, 2 bulan. Lepas tu masing-masing dah haluan masing-masing lah. Bagi kami. Tak. Apa tu? Sekarang dia seorang tukang masak lah. Sebab dia memang minat memasak. Macam Alia ambil course apa ni? Alia bisnes. Bisnes. Macam ayah lah. Oh ni mewarisi lah ni. Memang daripada kecil pun memang minat bisnes je. Okay, kita nak minta tips daripada Alia pula lah. Tadi saya tanya ayah macam mana tips untuk dia terima seorang lelaki apa semualah. Macam Alia, tips untuk Alia mematangkan diri dan nak kahwin kan pada usia 21 tahun ni, Alia nak kena fikirkan masa depan. So mungkin ada nasihat ataupun tips yang Alia nak bagi kepada kawan-kawan kan yang nak kahwin di usia muda ni. Untuk lebih matang lah. Okay, cuma tips dia kalau kita nak buat sesuatu keputusan tu kena fikir masak-masak lah. Sebab kita nak sehidup semati dengan orang tu sampai akhir hayat lah orang cakap kan. So berkahwin muda ni bukan untuk seronok-seronok. So kena fikir dia tu boleh tak susah senang dengan kita. Kan? Dalam tempoh perkenalan tu kenal betul-betul. Takut nanti kita kenal dengan orang yang salah. So tempoh perkahwinan tu akan jadi singkat lah. So kita nak elakkan daripada benda tu. Matangnya Alia ni bercakap. Betul ke 21 ni? Alia, macam mana Alia tahu Amir tu he's the one? Sebab memang sepanjang perkenalan tu banyak kali lah macam tak nak dah kawan, tapi dia stay pujuk dia betul-betul nak ikat, dia nak jumpa ayah. Memang banyak kali dia nak jumpa, tapi dia cakap dia tekad untuk hadiah birthday Alia dengan anniversary kami setahun. So dia betul-betul tekad nak jumpa ayah. So masa tu memang kita nampak dia punya serius untuk ke arah perkahwinan.
Alhamdulillah. Okey, pesona pengantin sebenarnya nak ucapkan tahniah kepada Cik Dad dan kepada Alia. Dah melalui satu fasa yang orang kata genting juga fasa tu. So dia ada next step yang lagi genting. Dan sebenarnya perkongsian hari ni saya sangat-sangat haraplah dapat membuka mata semua orang dan membuka minda semua orang kan, untuk percaya kepada qada dan qadar, untuk percaya kepada kekuatan kasih sayang kan. So terima kasih banyak saya ucapkan kepada Alia dengan Cik Dad kerana sudi bersama kami malam ni. Didoakan semoga anda semua sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan sekali lagi tahniah kepada anda berdua. Terima kasih tau sebab sudi ditemu bual.